mengaji Quran secara detail. Daripada sebutan huruf, kita bermula dari sebutan huruf alif, ba, ta, sa, jim, ha, ra, apa semua tu sebutan yang betul. Kat mana nak sebut ha, kat mana nak sebut ha, kat mana nak sebut khain, kat mana nak sebut zal, kat mana nak sebut sin, kat mana nak sebut shin, disebutkan satu-satu. Dan insya-Allah untuk sesi untuk pengajian tajwid bersama dengan abang saya Ustaz Ashraf Naim. Ustaz Ashraf Naim pada setiap seminggu ada 3 kali sesi. Seminggu Ahad, Selasa dengan Jumaat. Ahad, Selasa, Jumaat. Tolong mark the tarikh and then tuan-tuan make sure tolong belajar tuan-tuan. Tuan-tuan, abang saya dia 10 kali lebih halim daripada saya. Abang saya lebih, dia bacaannya lagi sedap, suaranya lebih memang sedap tu dia kata. Tuan-tuan, cuma dia ni ada malu sikit. Adik dia lak sikit. Tapi abang saya Ustaz Ashraf ni dia sangat malu tuan. Saya puas pujuk dia untuk Ustaz Ashraf bagilah. Saya panggil dia Ashraf hang share lah kat orang, kesian kat orang. Depa nak mengaji. Kalau hang simpan ilmu, nanti rugilah kan ilmu tu. Maka tuan-tuan boleh follow untuk pengajian dia. Setiap hari Ahad, Selasa dan Jumaat kelas pengajian untuk tajwid. Dah masuk siri yang keempat. Tak ada masalah tuan-tuan yang baru nak join, tuan-tuan boleh ambil video-video yang lama yang kaya tak buang video tu. Tuan-tuan boleh dengar bacaan. Dia ajak daripada macam mana nak sebut huruf alif tu pun dia ajar macam mana. Sebab ingat dalam Al-Quran, bila bacaan itu salah sebutan, maka dia akan mengubah makna. Dia akan contoh Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada orang yang bacaan betul ain, alamin. Tapi ada orang yang Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia menggunakan huruf alif. Maka mengubah. Bukan takat mengubah daripada sebutan. Mengubah sebutan, dia akan mengubah juga penulisan dan juga makna. Alamin tu semesta alam ni kan. Jadi alamin, jadi tak sama dah maksud. Lari maksud dia. Contohnya apa lagi? Ar-Rahmanir-Rahim. Ada orang yang kadang-kadang baca Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahmanir-Rahim, menyalahi baris pula. Salah juga, tak boleh. Siratal ladzina an'am. An'am, kat mana nak sebut an'am, kat mana? Kena belajar tuan-tuan. Saya tak kisah kalau tuan tak belajar kitab dengan saya ni. Tapi tuan-tuan kena belajar bab Al-Quran. Boleh tuan-tuan? Kalau boleh tolong masukkan dalam jadual pukul berapa? 4 dah. Pukul 4 petang hari Ahad, Selasa, Jumaat. Ahad, Selasa, Jumaat pukul 4. Tolong usahakan bagi boleh. Siapa yang baru nak mendengar, boleh tengok ada dah minggu lepas dah 3-4 rakaman dah dibuat. Tuan-tuan ambil lah. Kalau orang lain boleh jual kelas-kelas tu, tapi saya nak jual apa kan? Ambil lah sebagai ilmu. Tuan-tuan baca Quran betul, tuan-tuan semayang betul, saya tumpang pahala tuan-tuan, insya-Allah, mudah-mudahan. Baik, alhamdulillah malam ni kita akan sambung bacaan kitab kita. Kita nak habiskan berkaitan kesalahan ataupun perkara yang silap dan apa perkara sunat, apa benda makruh ketika mandi wajib. Yang pertamanya, alhamdulillah malam ni ramai, alhamdulillah, sama sahabat-sahabat saya. Ibu Hanim awal-awal lagi dah queue masuk. Kak Saurah Awi malam ni awal, Kak Afni Arifin, Farah Hanim, Ainul Yusri, Amirah Kamil, ni di antara sahabat-sahabat dunia akhirat lah. Saya doakan saya boleh kekal bersahabat dengan mereka dunia dan akhirat. Untuk saling menumpang manfaat, untuk saling berkasih sayang di atas ilmu, insya-Allah. Mudah-mudahan. Baik tuan-tuan muslimin muslimat rahmati Allah. Yang pertama, saya minhun hampir 600 orang ni boleh tak bantu saya untuk share, untuk kita bagi manfaat kepada orang lain juga untuk pengajian kita. Sebab apa saya suruh share? Sebab insya-Allah esok kita akan masuk tajuk yang cukup penting. Tajuk yang cukup mahal berkaitan puasa. Kita akan cerita secara detail apa itu perbahasan berkaitan puasa sebab esok cuma berbaki 4 hari untuk kita masuk bulan Ramadan. So alangkah cantiknya kita masuk dalam bulan Ramadan dalam keadaan kita bersedia. Seolah-olah macam kita melangkah masuk dalam Dewan Peperiksaan yang kita dah prepare hampir 2 tahun. Macam mana rasa tuan-tuan masuk dalam Dewan Peperiksaan yang tuan-tuan memang dah ada fully prepare? Tapi ada tak perbezaan bila kita masuk bulan Ramadan dalam keadaan kita tak fully prepare? Kita macam, alamak, aku cuma hafal 2 bab je. Periksa nak kena jawab sampai 12 bab kan. Contohnya kan, chapter ada 12 yang kita sempat baca 2. So, kegelisahan tu sangat ketara dan sangat membimbangkan. Maka kita nak untuk tahun ni,
Yang kita doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Rajab, bulan Sya'ban, wa ballighna, dan kau masukkanlah kami ya Allah, temukanlah kami ya Allah dengan bulan Ramadan. Kita nak jumpa Ramadan, tuan-tuan. Kalau kita nak jumpa orang yang tersayang, kita akan rasa apa, tuan-tuan? Kita akan rasa berdebak-debak, kita rasa gemuruh, kita rasa excited, kita rasa seronok, kita rasa masa tu berjalan sangat. Seolah-olah masa tu jadi stop, tuan-tuan. Macam masa tu berhenti bila kita duduk dengan orang yang kita sayang, orang yang kita rasa dekat, orang yang kita rasa macam hati dia dengan hati kita ni rasa dekat. Walaupun kadang-kadang tempoh tu baru. Walaupun kadang-kadang waktu tu rasa macam sekejap je, tapi rasa panjang dan seronok. Maka kita nak Ramadan tahun ni juga lebih bernilai daripada yang sebelumnya. Kalau boleh tuan-tuan, kita excited ni nak countdown bila nak masuk Ramadan ni, sebab kita dah tahu dah apa benda yang kita boleh dapatkan tambahan pahala daripada bulan Ramadan pada tahun ni. Jadi jom sama-sama kita make sure kita sebarkan seluas-luasnya untuk esok berkaitan Ramadan. Tuan-tuan, Ramadan tahun ni special sebab kita semua duduk di rumah, tak boleh pergi masjid, tapi still kita boleh dapat pahala macam pergi masjid dengan semayang tarawih di rumah. Kita tak boleh tadarus di masjid, tapi still kita boleh tadarus di rumah. Kita tak boleh buka puasa di masjid surah, kita boleh buka puasa di rumah. So, benda yang sama insya-Allah kita cuba manfaatkan. Boleh tuan-tuan? Jadi saya mohon jasa baik dengan rendah hati tu, tuan-tuan tolong share dan tag macam ada kawan kita. Tengok macam Halimah Taib, dia tag sahabat dia Wan Mahani, Nurlia Said, Nadirah Yohi, dia akan tag setiap hari dalam kuliah. Nadirah Yohi akan tag Bonda Fatimah, Asmah MKH Car Rental, dia tag Asmah Juli, Mas Fizah Rashid, dia tag Mastura Mas. Tuan-tuan ni orang-orang ni akan dapat pahala percuma ni. Sama ada yang dia tag itu dengar kuliah ataupun tidak, dia tetap dapat pahala. Allah sebut dalam Quran, faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah, diberikan walaupun hanya sebesar zarah. Maka ada effort juga. So jom kita pun tunjukkan effort kita, kita share dan kita tag insya-Allah. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita recap balik. Kemalam kita dah berbincang berkaitan rukun mandi wajib ada dua. Yang pertama an-niyah, yang kedua wa ta'mimul badani bil ma'. Rukun mandi wajib dalam kitab Safinatun Najah yang kita bincangkan ni ada dua. Yang pertama an-niyah, yakni berniat. Maka kita dah bincang dah niat dekat mana. Adakah waktu naik turun ke ataupun tengah-tengah mandi wajib kita terlupa nak berniat, dah mandi separuh dah. Macam mana kita nak buat pula penyelesaian? Semalam kita dah detailkan. Siapa yang terlepas boleh tengok video semalam. Yang kedua, kita dah berbincang dah berkaitan apa pula yang dimaksudkan dengan wa ta'mimul badani bil ma', yakni meratakan air dan tubuh badan ini dengan air. Maka setara mana nak kena ratakan? Yang mana dulu nak mula? Maka kita dah bincang dah semalam secara detail. Rambut yang bersanggul, rambut panjang, atau orang yang tak ada rambut, macam mana nak buat? Orang meninggal dunia, macam mana nak buat untuk mandi wajib ke atas dia? Maka semua tu kita dah detailkan semalam. Dan pengakhiran semalam saya sebut ada 6 benda yang menjadi sunat kepada seseorang ketika mandi wajib. Contohnya membaca basmalah, membasuh kedua tangan. Yang ni sebelum mandi wajib tu basuh tangan dulu. Yang ketiga, berwuduk sebelum mandi junub. Yang keempat, mengusap-ngusap atau bergosok seluruh badan. Yang kelima, mualat. Dan yang keenam, mendahului anggota kanan daripada anggota kiri. Baik, malam ni kita akan masuk pada perbahasan seterusnya berkaitan masih lagi dalam bab rukun mandi wajib. Cuma kita akan detailkan sikit. Baik, malam ni kita akan masuk. Qala musannif rahimahullah taala, amin amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab dalam bab yang membicarakan soal mandi wajib. Catatan, haram jika membaca basmalah dengan niat tilawah, niat nak baca Quran ketika dalam berjunub atau berhadas besar. Maksudnya tak boleh untuk kita baca bismillah ataupun membaca Al-Quran ketika dalam hadas besar. Apa makna hadas besar ni? Maksudnya dalam keadaan berjunub lah. Contohnya kita baru lepas bersama dengan isteri, ataupun baru lepas keluar air mani, ataupun baru lepas daripada haid. Kita baru daripada fasa nifas. Maka tidak boleh untuk kita niat untuk membaca Al-Quran untuk tilawah. Tak boleh. Disebut dalam kitab Ad-Dalilah, jilid yang kedua. Dan juga dalam kitab ni. Baik, dalam kitab Idaman Penuntut jilid yang pertama menyebut di antara benda-benda yang menjadi sunat, sunat ketika kita mandi wajib. Ni tambahan lagi.
Maka dalam kitab Syafinatun Najah disebut ada 6. Maka diambil pula di dalam kitab Idaman Penuntut ada tambahan lebih daripada 10 benda yang ditambah pahala ketika mana Allahumma salli ala sayyidina. Tak boleh baca basmalah ketika hadas besar kalau niat untuk baca Quran. Tak boleh. Baik, ada tambahan berkaitan apa lagi pahala yang kita boleh tambah untuk dalam bab mandi wajib. Di antaranya yang pertama, ketika mandi wajib disunatkan untuk menghadap ataupun mengarahkan diri ke arah kiblat. Ana, cap. Tolong ajar tak? Bagi ni. Ana, yang pertama, tambahan. Semalam dah ada 6 kan? Ditambah lagi, disebut dalam kitab Idaman Penuntut. Disunatkan ketika mandi junub ataupun mandi hadas menghadap ke arah kiblat. Dia kata, Ustaz, tu dia jenuh. Saya punya shower belah ni, Ustaz. Belah belakang. Kiblat saya belah ni. Kalau nak menghadap kiblat, macam mana saya nak ni? Susah nak mandi. Baik, maka ulama menyebut yang baik, ya, sebaiknya ketika mana permulaan nak niat tadi tu. Maksudnya air pertama nak kena dan kita nak datangkan niat dalam hati ni, maka menjadi sunat untuk kita mengarahkan diri ke arah kiblat. Lepas daripada tu, pusinglah kat mana pun, jangan duduk buat straight sangat. Sampai dia duduk straight kan. Arah kiblat. Sampai nak ambil shampoo ni tak boleh. Orang ambil shampoo, dia pergi gagal ubat gigi. Lepas tu duduk lumah ubat gigi atas kepala. Janganlah. Orang panggil isteri, sayang, tolong Ustaz, sayang. Siapa? Tolong ambil Ustaz shampoo. Isteri kata ni, kenapa ni abang? Teruk sangat ni sampai tak pusing badan. Ustaz tu abang, nak pahala lebih, kena menghadap kiblat. Jangan dia buat straight. Tak cerdik macam tu. Tak ada masalah. Cuma ketika permulaan untuk mandi wajib, sunat untuk kita mengarahkan ke arah kiblat. Disebut dalam kitab Takhrirat Sadidah. Saya belajar kitab Takhrirat Sadidah ni. Takhrirat Sadidah ni waktu di Mesir tahun 2014. Waktu tu guru saya Syekh Nazrul Nasir di Mesir, dia bacakan setiap pagi di rumah Kedah. So kita ambillah peluang untuk dengar. Best kitab Takhrirat Sadidah ni. Dia tebal berkaitan fiqh dalam mazhab Syafi'i. Dan ada juga diambil daripada khil-khil ataupun pendapat-pendapat yang lain. Baik, yang kedua, di antara benda yang menjadi sunat adalah bersiwak. Maksudnya ketika kita mandi wajib, disunatkan kita bersiwak. Bersiwak tu kita ambil kayu sugi tu, ambil. Saya yakin ramai yang hari ni mungkin tak ada siwak di rumah. Kalau boleh, belilah buah dalam bilik air. Beda nak ambil syarat je. Maksudnya still gunakan berus gigi, tu. Tapi Allahumma salli ala sayyidina Ustaz ni ambil, maksudnya dah berus gigi biasa tu kan. Tu. Lepas tu dah kumuk apa semua, ambil siwak ni sekadar nak dapat pahala sunat. Sebab Nabi pernah buat benda tu. Cuba amalkanlah. Bukannya nak suruh Ustaz, kami dah biasa dengan ubat gigi, dengan berus gigi, kami tak biasa nak pakai siwak. Tak, saya suruh ini sebagai add on. Tambahan. Tak buat pun tak dosa, tapi kan dapat pahala best tu kan seronok, dapat pahala percuma. So kita boleh amalkan insya-Allah. So bersiwak. Cuma ada khil yang mengatakan ubat gigi dan berus gigi itu pun dah dikhiaskan macam dengan bersiwak dah. Alhamdulillah lah. Mudah-mudahan. Yang ketiga, dalam keadaan berdiri. Sunat ketika mandi wajib dalam keadaan berdiri. Siwak tu adalah kayu sugi. Kalau kayu sugi tak tahu, cuba search tengok kayu sugi yang ada jenis kayu yang digunakan untuk bersugi lah. Ini daripada zaman Nabi SAW. Pakai berus gigi pun tak ada masalah. Untuk Farah Nazrin, dia kata pakai berus gigi tak apa tak? Boleh pakai berus gigi. Cuma nak pahala lebih, sediakan satu siwak. Siwak ni beda nak, orang kata ni buat syarat je, nak pahala lebih. Nak buat syarat. Lepas tu tak apalah, berus gigi pakai macam biasa. Nak tokok berus gigi tu pun boleh. Cuma siwak ni kita nak pahala lebih sahaja. Boleh? Okey, baik. Yang ketiga, sunat dalam keadaan berdiri. Maksudnya ketika mandi wajib tu dalam keadaan berdiri. Semalam Ustaz kata kena dalam keadaan bertinggung ataupun dalam keadaan yang bercangkung. Baik, bertinggung dan bercangkung adalah ketika nak membasuh di antara faraj, di antara depan dan belakang. Pada orang perempuan dia ada faraj yang depan yang agak tertutup, adapun yang belakang lelaki dan perempuan. Maksudnya perbahasan yang kita bincangkan kemarin berkaitan bertinggung dan duduk cangkung itu adalah pada ketika basuhan itu sahaja. Adapun pada keseluruhannya adalah sunat berdiri.
Benar, biasanya daripada permulaan kita nak mandi tu berdirilah dulu. Kalau kita pakai air gayung biasa ni pun berdiri. Cuma pada basuhan bawah di antara kemaluan depan dan kemaluan belakang, sunat untuk kita duduk cangkung. Tu sahaja. Jelaslah berdiri. Yang keempat, sunatnya adalah madmadah. Apa maksud madmadah ni? Madmadah ni kita dah bincang pada 3-4 siri yang lepas. Madmadah ni maksudnya kita berdaham ataupun dia macam itulah. Lebih kurang dia buat. Ataupun istinsyak. Istinsyak ni apa? Minta maaf. Madmadah ni adalah kita berkumur. Minta maaf sebut. Ambil air, kumur. Guruk, buang. Sebab tu bila kita berus gigi tu dah kira dapat dah pahala sunat madmadah ni. Buah air, guruk, buang. Sedap pula ropok belakang tu. Crunchy saja je buh. Saja buh. Saya tak dapat payment apa-apa pun daripada Kokom untuk promote crunchy, tapi saja je seronok. Drone tu lah buh apa semua, bubuh je lah bagi daripada kosong kan belakang. Hampa bukan nak tengok muka Ana dah letak apa nak handsome sangat. Kulit pun gelap. Jadi buh lah benda-benda lain. At least ada juga mata nak tengok kan insya-Allah. Jadi madmadah ni dia berkumur, ambil air, kumur menjadi sunat. Yang di antaranya lagi beristinsyak. Istinsyak ni apa? Di antaranya mengambil air hirup masuk ke hidung ni. Tapi kalau orang yang tak biasa buat, tak payahlah nak pulun buat. Maksudnya orang yang tak biasa buat, kalau dia buat tu sekali lagi jadi masalah lah, keluar air mata lah, keluar air inguih lah semua, tak payah buat. Di istinsyak ni ada cara dan kaedah. Nanti saya akan ajar insya-Allah dalam bab wudu, nanti saya akan detailkan cara macam mana untuk nak beristinsyak ni. Nanti saya tutup. Di antaranya lagi yang kelima, kencing sebelum mandi jika mandi tersebut disebabkan keluarnya air mani. Okey, baik. Maksudnya apa maksud di sini? Sunat kencing kepada siapa yang keluar air mani, sama ada lelaki ataupun perempuan. Maksudnya contoh, saya bagi situasi. Contohnya suami isteri ni baru lepas bersama. So baru lepas bersama nak mandi wajib, maka sunat untuk kencing. Tapi dia kata, "Ustaz, isteri saya masuk dekat sejam Ustaz, tak keluar-keluar." Sebab apa lambat sangat? Dia kata, "Abang, ustaz tu kata kena kencing baru dapat pahala." Dia duduk tunggu kencing tuan sampai sejam. Maka kalau tak rasa nak terkencing, tak ada masalah. Tak menjadi dosa pun. Jangan duduk tunggu macam bermastautin dalam bilik ayak tu, tak gaduh. Tak gaduh duduk tunggu. Boleh macam biasa saja. Cuma kita biasanya otak kita boleh dapat bagi signal tu. Kalau nak terkencing, boleh terkencing. Serius. Kalau nak tahan kencing, boleh tahan kencing. Boleh, tak ada masalah. Jadi kencing sebelum mandi junub adalah sunat pada yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pada orang yang terkeluar air mani. Maksudnya lelaki dengan perempuan yang mungkin baru lepas bersama keluar air mani, maka sunat untuk dia kencing sebelum. Sebab apa? Nak bagi keluar betul-betul. Sebab kadang-kadang bila berlakunya injeksi ataupun berlakunya keluar air mani itu tak sepenuhnya keluar. Masih ada mungkin duduk di antara kemaluan-kemaluan kita, maka sunat untuk kita kencing. Baik, ada orang tanya, bolehkah kita mandi telanjang? Baik, lagi akan ada isu bab mandi telanjang. Timiak pendang. Nama canggih tu. Timiak pendang. Sekejap saya akan jawab berkaitan ni, bagus. Soalan yang sangat baik ditanya berkaitan mandi wajib dalam keadaan berbogel. Nanti kita akan jawab. Yang keenam, membersihkan kotoran sebelum mandi. Maksudnya kita masuk dalam bilik ayak tu, kita bersihkan dulu kotoran-kotoran yang ada. Buang kotoran-kotoran dulu, maka baru kita mandi. Yang ke-8, menyelat-nyelatkan rambut. Makna menyelatkan rambut macam ni tuan. Ni rambut. Selatkan rambut ni. Ni jari kita ni, selatkan rambut. Maksudnya bahasa mudah ni, macam itulah. Kadang-kadang mungkin ada keluar momok tebal setebal Gunung Kinabalu tu kan. Kadang-kadang ada orang yang rambut dia keluar momok banyak. Maka orang yang rambut keluar momok banyak ni, ingat keluar momok tu bukan sebahagian kulit kepala. So perlu air itu lepas di antara bahagian keluar momok. Orang macam orang yang kurang tidur dan sebagainya, biasanya keluar momok tu akan ada banyak di atas kepala kan. Maka sunat untuk kita selatkan rambut. Kalau boleh buat gini. Rambut bagi bahasa mudah ni, bagi macam terapi, macam kita pergi spa kan. Ada spa tu kan dia tonyong-tonyong kepala, maka sunat untuk kita selat-selatkan rambut. Dan disebut juga dengan
Taslit. Apa makna taslit ni? Taslit ni adalah mengulang basuhan sebanyak 3 kali. Maksudnya apa pun yang kita buat daripada mandi wajib punya, semua daripada anggota tubuh ni, masa basuh kepala ni buat 3 kali ulang, tangan pun 3 kali, badan 3 kali, celah-celah apa semua tu pun 3 kali adalah sunat. Yang ke-9, mandi dalam keadaan qubul dan dubur tertutup. Maksud tertutup ni bukan di tempat yang kalau boleh jangan, cuma ni berlaku perbahasan je lah. Maksud tertutup ni janganlah biar terbuka sangat di tempat yang terlalu terbuka. Dalam keadaan qubul dubur tertutup ni, maksud tadi dah, dalam keadaan yang jangan telanjang bulat. Kadang-kadang, dan lagi kita tengok, ada perbahasan yang katakan, ada juga pendapat yang katakan boleh mandi wajib dalam keadaan telanjang bulat lah kan. Telanjang bulat, tuan-tuan faham telanjang bulat? Orang Kedah panggil telanjang bulat, kalau panggil berbogel lah. Sekali ada pendapat, kita akan cerita. Dan yang ke-9, air tidak kurang daripada 1 syak. Ingat lagi tak kita berbincang 1 syak ni banyak mana air? 1 syak lebih kurang dalam 3.1 liter air. Maksudnya tak kurang, dia mesti air tu lebih. Air ni bersamaan dengan 500 ml. 1 syak bersamaan dengan 6 botol air. 6 botol setengah air. Faham? So air botol ni, tapi saya yakinlah dalam bab ni insya-Allah orang Malaysia takkan kurang daripada 6 botol. Biasanya 600 botol. Buka pipe air macam nak buka swimming pool. Prung air keluar. Hak ni insya-Allah orang Malaysia cemerlang dalam bab buat pembaziran air ni. Cuma di zaman Nabi SAW, maka air itu adalah sumber yang sangat bernilai. Maka baginda Nabi SAW, para sahabat sangat menjaga dari segi kuantiti air. Apatah lagi dalam bab wuduk dan juga bab mandi wajib, walaupun secara adatnya perlukan banyak air. Dan yang terakhir, yang ke-11, 10 ke-11, mandi di tempat yang tidak kena percikan air. Maksudnya air tu direct. Bukan percik-percik mai kat kita kena sikit-sikit, tak. Baik. Disebut dalam kitab Kasyifah As-Sajak muka surat 47, tidak meminta pertolongan orang kecuali jika memerlukan. Okey ni. Sunat dalam mandi wajib. Sunat dalam mandi wajib tak minta tolong orang. Apa makna tak minta tolong orang ni? Maksudnya duk tengah dalam bilik air, "Oi, tolong saya ambil shampoo. Oi, tolong saya ambil kain tola." Kadang ada jenis orang jenis lok-lak, dia suka masuk bilik air, dia londeh ikut teradak, lepas tu mandi baru teringat, mana aku punya kain tola? Ada tuan-tuan orang jenis passion macam tu. Saya ada nak abang setiap, tapi ada orang jenis macam tu. Tengah mandi tu bukan nak fikir, sebelum mandi bukan nak fikir siap-siap. Kan? Tengoklah dulu siap-siap, shampoo ada kedak lagi. Tengoklah siap-siap, Allahumma salli alaihi, benda-benda keperluan itu perlu untuk ditunaikan lebih dulu. Sebab sunat tak minta tolong orang lain. Baik, dalam bab ni berbeza kepada suami isteri. Suami isteri sunat mandi sekali. Suami isteri sunat, dia kata ustaz 40 tahun ustaz, cemuih dah tengok laki saya, cemuih dah tengok bini dah. Tak. Sunat ni maksudnya tuan-tuan mandi sekali tu adalah berpahala. Berpahala. Yang menjadi haram, mandi dengan bini orang itu haram. Baik, perkara yang makruh ketika mandi wajib. Ni tolong dengar bagi elok. Apa benda yang makruh? Maksudnya kalau tuan-tuan buat, boleh mengundang pada benda yang tidak berdosa tetapi dicela oleh agama. Maksudnya agama tak lupa. Biasa jenis lok-lak tak buat kain tola ni orang lelaki. Tambah-tambah duk jenis hostel, duk jenis rumah bujang. Oi tuan-tuan, kain tola dia, kain tola kita. Kain tola kita hak dia juga. So min balas ikut teradak mah. Dalam bab ni tolong hati-hati. Tak berdosa, cuma Islam anjurkan jangan, maksudnya will be prepared lah untuk benda-benda macam ni. Baik. Dengar bagi elok. Ni penting. Perkara-perkara makruh ketika mandi wajib. Benda ini tidak haram, tetapi benda ini adalah makruh. Baik, terima kasih Sarah Melissa. Dia tulis semua, subhanallah. Saya doakan Melissa, Sarah Melissa, Allah bagi kebaikan dunia dan akhirat. Dan ana doa khusus kepada Sarah Melissa, Allah bagi kaya dan bertakwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Rajin dia ditulis dan cara tak langsung semua orang dapat manfaat. Semua orang dapat manfaat sebab daripada penulisan Sarah Melissa ni, subhanallah. Baik. Perkara yang makruh ketika mandi wajib. Apa dia yang makruh? Menggunakan air yang banyak ataupun membazir. Ingat, makruh untuk kita
Macam ni, menggunakan air yang banyak dan dalam keadaan menggunakan air yang banyak itu sehingga akan bawa kepada pembaziran. Ingat Allah sebut di dalam Al-Quran berkaitan larangan untuk buat pembaziran. Sebab tu malah dalam bab pembaziran ini juga boleh. Boleh dalam keadaan yang jatuh kepada hukumnya haram. Boleh jadi hukumnya haram. Sebab tu hati-hati dalam bab ayat ni. Biasa mudah ni tuan buka ayat dengan kadar keperluannya. Bukan buka ayat macam nak pergi padam rumah sebelah nak terbakar. Jangan tuan-tuan. Saya yakin walaupun dia kata ustaz, alah ustaz bulan ni kan ayat percuma. Jangan terkorak hang. Percuma tu percuma. Tapi membazir wajib kena jaga. Jangan duk buat lebih kurang. Khairul Wadin dia tanya soalan. Apa hukum mandi wajib sambil bersembang-sembang? Hukum dia tak ada masalah bersembang tu. Cuma ada pendapat yang mengatakan bersembang atau bercakap-cakap dalam bilik ayat itu hukumnya adalah makruh. Ada seorang sahabat kita tanya apa hukum? Duk sembang dalam bilik ayat. Rajin duduk dalam bilik ayat tu dia sembang dengan orang rabung pula. Kan dia duduk dalam bilik ayat, dia duduk berak belah ni. Dia tanya jiran sebelah, "Woi orang sebelah, hang duduk mana?" Kawan tu tengah berak, "Oi." Dia macam sesi kalau macam sesi dia check pula kan, sembang, maka makruh. Itu ada pendapat yang mengatakan makruh. Tidak baiklah sebab kalau boleh dalam bilik ayat ni kenapa tidak dianjurkan kita bersembang atau bercakap? Sebab dia tempat yang tidak baik. Seboleh-bolehnya masuk qada hajat cepat-cepat keluar. Sebab tu bila dalam bilik ayat ni orang dah buat benda yang tak baik ni, orang buat apa? Orang merokok. Sebab tempat tak baik. Eloklah dengan merokok tu. Saya doakan siapa yang merokok malam ni mudah-mudahan Allah jadikan esok pagi dia bangun dan malam ni dia akan lupa berkaitan rokok dan tak isap rokok dah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan aminkan insya-Allah. Ada 800 orang ni ada orang yang mungkin masih isap rokok. Mudah-mudahan tahun ni bukan sekadar dia berkuarantin PKP, dia juga kuarantin daripada isap rokok insya-Allah. Ada orang tanya soalan saya ialah bagaimana kita nak melaksanakan mandi wajib kalau ketiadaan air ataupun air tak ada tapi tak bersih pencerahan. Baik, nanti kita akan detailkan. Soalan tu agak detail nanti. Kita dah jawab dah baru ni berkaitan kalau tak ada ayat macam mana nak mandi wajib tu. Nanti saya akan saya kalau sempat. Yang kedua, mandi pada air yang tidak bergerak. Maksudnya kita mandi dalam tempat air yang tak bergerak ni, air tu tadahannya tak bergerak. Contoh kolah rumah kita kecil yang tidak cukup 2 kulah. 2 kulah ingat lagi tak? Berapa kiraan 2 kulah? 2 kulah bersamaan dengan 500 pound Allahumma salli Baghdad. Atau bersamaan dengan 193 kilogram air. Itu kalau kiraan 2 kolah. Maksudnya makruh pada kita mandi di tempat yang tak bergerak langsung air. Kita ambil air tu, kita mandi macam biasa aja. Makruh. Macam mana nak hilangkan makruh? Maka kalau rumah kita yang ada bentuk kolah yang kurang daripada 2 kolah, maka buka air. Maksudnya paip air tu buka, bagi air tu masuk, kita mandi macam biasa. Cuma jangan bagi air yang dah mandian itu kita masukkan balik dalam tadahan tadi, sebab dia akan jadi air musta'mal. Bila jadi air musta'mal, maka mandi wajib jadi tidak sah. Ni jalur ambil berat. Ada satu iklan susu budak-budak kan, dia tunjuk anak-anak dia sel-sel otak bersambung. Buat macam mana? So anak dia 3 orang, dia rabat. Dia duduk seorang sini, seorang lagi sini, seorang lagi duduk atas ni. Bijaknya anak dia atas ni pegang paip air, mandi grab. Lepas tu turunlah anak. Masuk hak nombor 2 dapat, hak nombor 3 dapat. Bagus, sel-sel otak bersambung. Salah ke dia mandi macam tu? Tak salah. Contoh kan, ada satu iklan, saya tengok iklan tu lama duk keluar. Bukan kita nak marah pada iklan tu, tak salah. Tapi perbuatan tu kalau mandi wajib jadi tak sah. Dia buat macam ni. Orang pertama duduk atas orang kedua. Orang kedua duduk atas orang ketiga. Dia duduk macam ni. Ni lah saya boleh lukis pun, nampak faham lah kan. So yang pegang atas ni, dia pegang paip air ni. So dia mandilah kat dia, air tu mengalir turun. Maksudnya sel-sel otak bersambung lah, sebab maksudnya sekali mandi 3 orang dapat mandi. Kalau mandi yang biasa tak ada isu apa. Tetapi kalau mandian ini untuk mandi wajib, maka tidak sah pada yang kedua dan ketiga. Yang ni seronok sebab dia seorang sah.
Tetapi saat air dah mengalir pada tubuh badan dia, berpindah kepada orang yang kedua, dah jadi air mustakmal. Berpindah pada air yang seterusnya, dia jadi lagi mustakmal lah. Dipaham dah? Maksudnya, Allah maksudnya tunggu Ustaz Dukih. Ingat kaleng-kaleng, ingat biasa-biasa. Firdaus tidak, dia kata bila tengok Ustaz teringat arwah Ustaz Murtada. Bila teringat arwah Ustaz Murtada, kita sedekahkan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi faham tak maksudnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pastikan bila mandi, bila air, nak mandi wajib. Kalau mandi biasa tak ada masalah, ulang guna ayat tu tak apa. Tapi mandi wajib tak boleh mengulangi air yang sama. Sebab tu menjadi makruh kita mandi pada air tempat yang kecil yang tidak mengalir. Sebab tu kena hati-hati. Kalau kita duduk ada besen air kecil saja, maka ambil jarak sikit mandi, bagi ada jarak agar air ni tak masuk balik untuk merosakkan air tu jadi air mustakmal. Syukri, Abang Syukri kita kata 840 orang ni dah share ke belum? Masya-Allah. Mana tahu ni tiket topak kita nak masuk syurga. Amin ya rabbal alamin. Saya doakan kepada yang mendoakan dulu masuk syurga untuk menarik orang lain. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Ustaz, kalau kita kat tempat air kurang macam mana? Tak ada masalah. Kalau Aiman Yusof dia tanya kalau air kurang macam mana? Kalau tempat yang airnya kurang tadi dah sebut dah. Cuma pastikan tidak air yang digunakan tadi masuk balik dalam tadahan kita, dalam tempat simpanan air tu. Kalau air kurang lah. Sebab Nabi SAW mandi wajib dalam keadaan air yang sangat sedikit. Sehingga akan disebut Nabi hanya menggunakan di antaranya satu syok. Satu syok ni apa? Bersamaan lebih kurang dalam 3 liter air saja yang digunakan. Lebih kurang tu. Jelas di situ? Baik. Kita akan masuk sedikit. Ini adalah tajuk bonus. Kita akan ambil sedikit tajuk bonus. Kita dah selesai dah beberapa benda di antaranya. Okey, baik, kita pergi kepada permasalahan sikit. Sebab tadi ada orang tanya berkaitan, Ustaz, kalau mandi bogem macam mana Ustaz? Ustaz, mandi telanjang bulat ni macam mana Ustaz? Baik, apa hukum dia? Hak ni tak usah duk buat segan, tak usah duk buat malu. Ramai duk buat, tak usah duk buat panggil huduh. Kita duk buat belaka. Baik, kita nak tahu bab hukum. Alang-alang dah buat, baik kita tahu bab hukum pula. Boleh tag kawan-kawan yang selalu mandi bogem ni. Bukan nak marahkan dia, nak bagi tahu dia dapat ilmu, kita mendapat ilmu, insya-Allah. Baik, disebut dalam kitab Al-Iqna', jilid yang pertama. Orang yang berhadas, dengar bagi elok dalam bab mandi telanjang bulat. Ni mandi wajib dan telanjang bulat. Orang yang berhadas, maksud berhadas ni adalah maksudnya dia dalam keadaan tidak bersuci. Sama ada haid, nifas, wiladah, keluarnya air mani, ataupun tak kisahlah apa-apa yang balik 6 benda tadi. Keadaan yang disebut orang yang berhadas, hukumnya adalah harus mandi tanpa pakaian. Saya ulang. Disebut dalam kitab Al-Iqna' jilid yang pertama. Orang yang berhadas harus ataupun jaiz mandi tanpa pakaian dengan syarat. Ni dengar. Dengan syarat. Orang yang ni harus, maksudnya boleh untuk mandi tanpa pakaian dengan syarat mandi di tempat yang terlindung seperti dalam bilik air atau di hadapan orang yang boleh melihat auratnya, iaitu mahramnya. Dia ada syarat dia. Boleh mandi dalam keadaan berbogel ataupun telanjang bulat dengan syarat tempat tu mestilah tertutup dan tak ada orang yang tengok. Jangan duk buat ulang. Dia dengar malam ni, dia dengar pada awal je ustaz kata harus, maksudnya boleh mandi telanjang bulat. Dia pergi dekat ruang tamu, dia pergi dekat depan rumah, halaman rumah, dia pegang pek ayak, buka londeh apa semua, mandi. Maka tu jadi haram sebab pada tontonan ada orang yang boleh tengok. Adapun kalau duduk dalam rumah, duduk dalam bilik ayak sendiri, tak ada siapa pun, ataupun rumah tu duduk seorang-seorang, tak ada masalah. Ataupun duduk dengan suami isteri, tak ada masalah. Ni cerita untuk mandi hadas. Maksudnya dalam keadaan berhadas sahaja. Tetapi jika memakai kain basahan adalah lebih afdal. Okey, dengar bagi elok. Hukum dia boleh dengan syarat bertutup, maksudnya orang tak ada langsung tengok. Yang kedua, boleh juga dalam keadaan pada orang yang mahram, suami isteri ataupun mak dan ayah pada anak-anak. Tu yang haram mu'abbad tu, yang selama-lamanya. Maka boleh.
Tetapi dia kata apa? Disebut dalam kitab Al-Iqna', afdalnya bertutup. Memakai kain basahan lah sikit, nampak uduh sangat. Telanjang bulat macam tu. Tak comel bila orang tengok. Yang lebih afdal dan sunnah ialah mandi dalam keadaan berpakaian. Yang sunnah nabinya, baginda Nabi SAW tunjukkan bahawa Nabi tidak pernah mandi wajib dalam keadaan tak berpakaian. Baginda Nabi SAW sendiri, aswad jadi hukumnya haruskan ustaz. Kalau mandi bogel di tempat yang harus aswad. Jangan duk buat mandi tempat awam pula, hampir swimming pool berbogel, tu jam. Yang tu tak boleh, tidak dimaafkan. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi dia kata apa? Yang lebih afdal dan sunnah, Nabi SAW tak pernah mandi berbogel. Kalau tuan-tuan duk biasa mandi berbogel pun tak berdosa. Cuma yang paling baik bertutup. Cuma ada illah. Ada sebahagian ulama yang menyebut lebih baik mandi wajib. Untuk mandi wajib lebih baik mandi wajib tanpa pakaian. Sebab apa? Sebab menjimatkan air. Bila mandi wajib dalam keadaan berpakaian, mungkin akan menghalangkan, dia akan blok daripada air tu masuk keseluruhan pada tubuh. Ni cerita mandi wajib. Kalau mandi yang biasa pakai kain basahan lah. Ni kalau mandi wajib, kebanyakan ulama mengatakan boleh untuk mandi dalam keadaan berbogel disebabkan nak memudah carakan air itu kena pada bahagian tubuh badan. Dalam keadaan pula jika air yang tak banyak, contoh macam Selangor, biasanya kan datang banyak masalah air. Biasanya datang masalah-masalah yang ayak nak kena catu. So biarlah mandi wajib itu dalam keadaan yang kita menjaga, kita nak protect air itu tak terlalu banyak yang kita bazirkan. So kalau pakai baju kan payah untuk nak kena tembui. Kena pula pakai baju yang jenis kain yang bukan jenis serat ayak tu kan. Dia kena ayak, dia keluar terus. Lagi pening. So jangan buat lolak lah. Benda-benda macam ni, janganlah straight sangat. Dok, ustaz kata mandi kena pakai baju. Dah lah ayak dia tak ada. Lepas tu duk gagah, dia seorang habis besen ayak. Lepas tu nak kencing, nak berak apa semua, nak basuh apa semua, tak ada. Maka dalam bab ni fleksibel. Islam agama yang mudah, tapi jangan ambil mudah. Ukhwah sanullah. Dia kata cantik baju. Ni baju sahabat saya Ustaz Hasan Adli. Saya bantu je lah. Saya beli baju dia banyak-banyak. Saya bukan jadi duta dia. Saya bantu dia beli baju. Saya dekat RM1,000. Saya beli dekat 20 helai baju. RM1,000 lebih saya rasa. 20 helai baju. Pakailah. At least kita mengajar. Orang tengok baju dia dapat juga. Satu, pahala kita menutup aurat. Satu, pahala kita menghidupkan sunnah. Yang ketiga, pahala kita niat bantu bisnes orang. Kan dalam hidup kita ni itu kita fikir untuk bagi manfaat ke orang ni. Saya tak kerancis. Tuan-tuan, saya bukan duta, saya bukan dibayar not a single sen oleh Kokom. Ni kerancis. Tak ada juga. So sajalah sambil-sambil kuliah apa salahnya kalau kita bagi manfaat kan. Rezeki Allah tu kan luas. Tak merugikan sikit pun rezeki yang ada pada hak kita saat kita bagi manfaat kepada orang. Terima kasih kepada Allahumma salli samad ukhwah sanullah. Baik, satu soalan. Adakah sah mandi wajib bila gosok kemaluan dengan tapak tangan depan? Boleh. Sah, tak ada masalah. Khairul wadin. Yang tak sah ambil orang main gosok kemaluan, itu salah. Tapi kalau sendiri tak ada isu apa. Cuma ketika mana selesai kita ni disunatkan kita tajdid wuduk. Maksudnya habis kita selesai mandi wajib tu, kalau ikut dah wuduk tu dah ada dah, terangkat dah wuduk. Tapi disunatkan untuk nak play safe lah, bahasa mudah. Maaf tadi tak dah tanya kat IG tapi ustaz tak jawab. Rupanya ustaz tengok kat Facebook. Allah minta maaf Muhammad Rizwan. Nak tanya betul ke air tak boleh putus masa mandi? Maksud air putih ni macam mana? Kalau fahaman saya daripada soalan ni, maksudnya air jangan bagi berhenti. Tak ada masalah. Malah kita dah berbincang semalam dalam bab mandi wajib. Buat yang bertanya, bagus soalan ni. Dalam bab mandi wajib, tidak wajib untuk muwalat. Apa makna muwalat ni? Maksudnya berterusan. Maksudnya, untuk yang bertanya, Muhammad Ridwan, maksudnya contoh Ridwan mandi wajib pagi, pukul 9. Tengah-tengah mandi separuh baru ni, tak sempurna lagi ni. Tengok-tengok jiran sebelah mai. Jiran sebelah datang, kata ni, Assalamualaikum ni nak bagi kuih ni. Kita pun tengah mandi wajib, dah banyak kali sangat ditekan loceng, kita pun keluar. Mandi tak selesai lagi.
Kita pun keluar pergi ambil dulu kuih kat dia, dia pun sembang dia ke tepi. Mana kita abang ajar mandi wajib. Lepas tu tak apalah, sembang sejam bersembang dengan dia sampai kering dah badan ni. Baru teringat, tadi mandi wajib, kita pi sambung balik. Boleh. Ni disebut dalam kitab Fathul Mu'in. Boleh sebab mandi wajib tak wajib muwalat, tak wajib bersambung. Wudu wajib muwalat. Wudu wajib muwalat. Dalam keadaan mandi wajib tak? Boleh terputus. Apatah lagi terputus air, kita ni jangan sampai tak boleh tutup air langsung. Tak boleh sikit terputus. Jangan. Islam bukan agama yang membebankan sampai peringkat yang macam tu. Ustaz, kalau ambil wuduk dulu ke baru mandi wajib atau lepas mandi wajib? Okey, baik. Part stam. Tadi kita dah sebut dah. Sunat. Semalam kita dah sebut, boleh tengok kuliah semalam. Sunat mengambil wuduk sebelum mandi hadas. Dan sunat juga ambil wuduk selepas mandi hadas. Ambil buat dua-dua. Ambil buat dua-dua. Maksudnya sebelum mandi wajib tu ambil siap wuduk. Ambil yang wajib je lah. Lepas tu mandi wajib. Mandi selesai. Kalau nak ikutkan dah mandi tu dalam keadaan dah kira terangkat wuduk dia. Tapi nak play safe, ambil lagi sekali. Dapat pahala ambil wuduk. Baik, selesai nak? Baik, kita bagi bonus sikit sebelum kita pergi kepada Kahoot game. Boleh tuan-tuan? Saya bagi dekat tuan-tuan ada, kita senaraikan sini ada beberapa belas. Musannif mengarangkan kepada kita ada beberapa belas mandi sunat. Kita dah belajar mandi wajib, selesai dah ni. Dah, sikit lagi. Bab mandi wajib. Sunat berwuduk sebelum mandi wajib. Walau bagaimanapun jika wuduk terbatal semasa mandi wajib, umpamanya. Ni saya menjawab terus soalan yang kata tadi ni. Tersentuh kemaluan dengan tangan tapak depan ni. Baik. Sunat, dengar bergelok. Sunat berwuduk sebelum mandi wajib. Tu saya jawab terus soalan yang tanya tu. Sunat berwuduk sebelum mandi wajib. Masuk wuduk dulu. Walau bagaimanapun jika wuduk terbatal. Terbatal mungkin tengah mandi wajib kentut. Suka hatilah nak kentut ke nak berak ke mandi wajib. Boleh, tak ada masalah. Nak kencing boleh. Nak pegang kemaluan depan ke belakang ke nak pegang 2 jam pun tak ada masalah. Tak berdosa pegang kemaluan sendiri. Tapi wuduknya terbatal. Maka semasa mandi wajib, umpamanya tersentuh kemaluan atau dubur dengan perut tapak tangan. Ni, perut tapak tangan ni. Ni depan ni, bahagian depan. Dan jari tangan tanpa berlapik. Baik, tuan-tuan dengar bagi elok. Kalau, ni pegang dah, ni dengar. Kalau tuan-tuan terpegang, kita terpegang kemaluan sendiri. Kemaluan sendiri berlapik. So, kita duduk dekat masjid, gatal. Contoh gatal. Ni straight lah nak bagi faham. Gatal. Lepas tu tuan-tuan pun garu kemaluan. Berlapik. Maka tak batal. Tetapi tuan-tuan tak puas rasa. Tuan-tuan pun seluk tangan. Tak berlapik dah. Maka tak berlapik bila ni dan jari ni tak berlapik. Maka wuduk tadi terbatal. Automatik solat pun jadi terbatal. Tapi kalau berlapik boleh. Jelas maksudnya cuma bila terbatal dah pegang kemaluan dan sebagainya, maka wajib ambil wuduk balik. Maksudnya sebelum wuduk tu kita dah sunat ambil wuduk dah. Tengah-tengah mandi tu terkentut, terberak, terkencing, terpegang kemaluan dan sebagainya, maka wajib kita ambil semula balik. Disebut dalam kitab I'anah At-Talibin. Disebut dalam kitab I'anah At-Talibin, wajib kena ambil balik. Maksudnya dah terbatal tadi kan. Nak habis kita punya hadas, nak mandi hadas besar tadi, wajib ambil balik. Disebut dalam kitab I'anah At-Talibin. Ustaz, satu soalan. Kan sempena nak masuk Ramadan ni kan nak tanya, kalau contoh kita baru lepas haid, tapi kita belum mandi wajib waktu sahur dan azan subuh, adakah sah puasa kita pada hari itu sebab kita mandi wajib lepas subuh? Kalau tempoh keringnya adalah sebelum tu, maka wajib. Wajib. Tapi kalau tempoh keringnya pukul 8 pagi, 9 pagi, maka tak dah, hari itu masih dikira sebagai haid. Cuma wajib kena segerakan. Sebab apa? Untuk nak qada solat, untuk nak pastikan saat lagi boleh sempat untuk semayang. Berkaitan haid ni untuk Nurul Hidayah, nanti saya akan cerita, kita akan bincang tentang tajuk khas berkaitan haid. Untuk makluman, 2-3 hari lepas kita dah bincang dah bab haid. Panjang saya cerita tentang bab ni. Minta Nurul Hidayah boleh buka kuliah saya 2 hari ataupun 3 hari yang lepas, cek balik, kita dah cerita detail berkaitan haid. InsyaAllah nanti, ataupun nanti tajuk serunya lepas-lepas tu lagi, tak silap saya dalam mungkin lambat lagi lah, lagi 2-3 minggu masuk pada tajuk bab haid, saya akan detailkan. Ustaz, kalau terjun kat sungai niat mandi wajib dah sah ke? Ya. Paling mudah kalau ada sungai atau kolam, terjun, niat mandi wajib, terus naik, tak ada masalah.
Sunat berwuduk. Baik. Baik, saya nak bagi bonus ni tuan. Tuan-tuan ni tulis. Tuan-tuan tulis ada 17 mandi-mandi sunat. Ada 17 mandi-mandi sunat di dalam Islam. Yang pertama adalah mandi untuk solat Jumaat. Untuk orang yang hendak menunaikan solat Jumaat, waktunya bermula selepas subuh hari itu, afdalnya ketika hendak pergi solat Jumaat. Maksudnya nak pergi sembahyang Jumaat ataupun hari Jumaat tu sendiri, daripada waktu subuh sampailah masuknya waktu Jumaat, sunat kita mandi niat sembahyang Jumaat. Ustaz nak solat, kami tak tahu lah nak niat apa 17 Ustaz, jenuh hafal niat. Tuan-tuan niat bahasa Melayu je boleh. Tak ada masalah. Saja aku mandi sunat hari Jumaat kerana Allah Taala. Settle masalah. Tak ada 2 rakaat, tak ada 4 rakaat, tak ada. Jangan duk merepek. Bahasa Melayu pun tak ada masalah. Maksudnya mandi di antara. Itu Ustaz, macam mana pula kami yang perempuan, kami tak pergi sembahyang Jumaat? Tak ada masalah. Ambil pahala sunat dengan mandi itu sendiri. Dah dapat pahala sunat mandi hari Jumaat. Tapi Ustaz ni dah 4 minggu dah tak pergi Jumaat ni Ustaz. Nak buat macam mana? Ambil pahala mandi solat Jumaat. Ustaz, kami dah mandi dah sebelum subuh. Mandi juga pukul tengah hari tu, pukul 12, pukul 1 tu mandi. Niat untuk dapatkan solat sunat Jumaat. Yang kedua, mandi untuk menyambut 2 hari raya, Aidilfitri dan Aidil Adha. Untuk orang yang hendak menunaikan solat hari raya atau tidak. Dengar. Atau tidak. Yang nak sembahyang raya ataupun tidak. Sunat untuk dua-dua sembahyang sunat Aidilfitri ataupun Aidil Adha. Dia dapat pahala free tuan-tuan. Tuan-tuan kalau dalam hidup bagi duit, tuan-tuan semua berebut. Ni Allah bagi lebih daripada nilai duit. Pahala tu. Yang tidak ada ukuran duit, tetapi jauh lebih bernilai daripada duit. Waktunya bermula daripada tengah malam hari raya sehingga masuk waktu maghrib. Waktu yang untuk sembahyang sunat hari raya ni bermula daripada tengah malam hari raya tu. Tengah malam hari raya sehingga masuknya waktu maghrib. Afdalnya selepas terbit fajar. Bermula daripada malam kita duk dengar takbir kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kita dengar takbir tu, maka kita pun niat untuk kita mandi solat sunat hari raya. Sampai bila waktu dia? Sampailah maghrib esokkannya. Afdal bila? Afdal waktu nak pergi sembahyang raya pagi tu. Pagi tu biasanya pukul 8. Biasanya sembahyang raya puasa lambat sikit, dia delay pukul 9. 9.30 atau 9. Raya Adil Adha biasanya awal 8.30 sebab nak bagi ruang untuk korban. Paling baik ada mandi pukul 7, pukul 6. Boleh. Baik, yang ketiga, mandi untuk salat minta hujan yang disebut dengan istisqa. Bila mai waktu kemarau yang panjang, maka kita buat salat sunat minta hujan disebut dengan istisqa. Banyak kali dah kita buat di Malaysia kan istisqa, itu waktu mana kemarau yang panjang sangat dan sebagainya, maka sunat. Waktunya bermula apabila hendak solat bagi yang solat seorang diri dan apabila orang ramai yang sudah berkumpul untuk solat bagi yang solat berjemaah, waktunya habis apabila solat selesai. Maksudnya sebelum nak pergi solat lah. Biasanya depa abang ni nak solat istisqa ni, dia ada khutbah dan sebagainya. Maka kita pun abang pukul 1 petang. 1 petang kita nak pergi. Batu petang. Okey, tak apa kalau petang, pagi kita mandi siap-siap. Mandi sebab apa? Sagi petang kita nak buat solat sunat istisqa. Yang paling baik adalah sebelum kita keluar. Ustaz, kalau kita ada kudis yang dah kering, apa kudis itu dikira sebagai kulit? Ya, kudis dikira sebagai kulit. Kudis di dalam, luarnya adalah kulit. Kita punya kulit, contoh saya tunjuk jerawat. Jerawat saya tak ada tuan-tuan. Tidak ada biasanya ada 2-3 getui. Jadi contoh macam ada sebiji jerawat ni kan, sakit nak mampus ni kalau sujud ni. Dapat pahala lebih sebab jerawat. Jerawat ni dia asalnya dia kulit, tapi sebabkan ada benda di dalam dia tu, dia kata macam beras tu kan, ada ulat tu, maka kulit tu akan terangkat. Maka sama macam kudir. Kudir ni biasanya daripada mungkin kuman atau sebagainya yang duduk dalam tu, isi di atas tu masih kulit. Kalau tidak memudaratkan, wajib basuh. Kalau tidak memudaratkan, wajib basuh. Baik. Dia berkata takbir, kalau patut gembira takbir kemenangan. Orang Malaysia ni memang takbir dia sayu, tapi bagus kalau tanya saya
Saya ada setuju dan tak setuju. Bagus sebab apa? Bila kita takbir raya, kita akan cepat muhasabah diri. Bila takbir raya, saya sendiri bila takbir raya teringat ke mak, teringat ke arwah abang, teringat dia buatkan kita manusia yang pandai. Nabi kata, Nabi sebut al-kayyisu man dana nafsahu. Orang yang cerdik pandai ni orang yang banyak muhasabah diri. Tahu dia takbir raya. Kalau saya duduk di Mesir dulu, takbir raya depa relax. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kita tak ada feel tau. Dia tak macam alamak, macam tak best sangat. Tapi kalau di Malaysia kan, Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kita rasa macam rasa kan dia best sikit. InsyaAllah tahun ni kalau PKP, tuan-tuan, kita takbir raya ramai-ramai. Setuju tuan? Kita takbir raya ramai-ramai. Tuan-tuan tak dengar suara abang saya lagi, adik saya, depa suara memang suara saya hacak ayam ni. So tahun ni kalau Allah takdirkan masih PKP, kita bersilaturahim dalam ni. Kita buat takbir raya daripada pukul 8 sejak daripada maghrib kita tibai sampai ke malam, insya-Allah. Gitu kita ada Abang Syukri kita, dia akan jadi khalifah untuk takbir raya. Boleh tuan-tuan? Kita sama-sama buat, mudah-mudahan. Jangan menjadikan PKP sebagai halangan untuk kita buat benda-benda baik ni. Boleh tuan-tuan? Jadi solat sunat istisqa. Yang keempat, mandi untuk solat gerhana bulan. Solat untuk gerhana disebut dengan khusuf al-qamar. Gerhana bulan. Bila berlakunya gerhana bulan, sebab ingat Nabi sebut di antara tanda-tanda kiamat adalah ketika berlakunya gerhana, banyaknya gerhana bulan dan gerhana matahari. Ataupun solat gerhana matahari atau disebut dengan kusuf asy-syams. Al-qamar bermaksud bulan. Asy-syams bermaksud matahari. Solat sunat. Yang kelima, mandi setelah memandikan mayat. Maksudnya tuan-tuan baru habis daripada mandi pergi uruskan jenazah. Baru mandi jenazah, maka tuan balik. Maka balik tu sunat untuk mandi. Sebab apa? Sebab baru selepas mandikan jenazah. Niat dia sama je. Saja aku mandi ni sebab apa? Aku baru selesai mandikan jenazah. Bahasa Melayu je tuan-tuan, tak gaduh lah. Ustaz, saya nak hafal bahasa Arab ni ustaz. Saya tahiyat akhir pun kadang-kadang jadi tahiyat awal. So benda-benda macam ni lah, kena ambil berat. Baik. Yang keenam, mandi orang kafir apabila masuk Islam. Orang kafir yang baru masuk Islam, dia baru mengucap kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammad Rasulullah. Dia dah masuk Islam, maka sunat ke atas dia untuk dia tu mandi sunat. Mandi wajib tu wajib. Ni mandi sunat dia boleh buat. Jika dia berhadas besar sebelum masuk Islam, pendapat mu'tamad mengatakan wajib mandi. Mu'tamad ulama kata wajib, dia kena mandi wajib. Khil ataupun yang dhaif mengatakan tidak perlu mandi kerana ia gugur dengan sendirinya apabila dia masuk Islam. Ingat pendapat yang kuat, dia wajib mandi wajib. Itu je. Disebut dalam kitab Zain At-Talib. Jilid yang pertama. Yang ketujuh, mandi orang gila setelah sembuh. Kadang-kadang ada yang jenis penyakit gila. Ada orang yang mungkin ada penyakit gila, maka dia gila ni pula dia ada tempoh-tempoh dia. Dia sat jadi gila, sat dia normal, sat dia gila. Biasanya dalam fasa-fasa ada orang yang jadi anxiety, dia panic attack, otak jadi tak normal, tak waras. Pi kubur kena mandi ke ustaz? Tak wajib mandi. Cuma kalau kita memandikan jenazah, maka Muhammad Syarul Atan sunat untuk kita mandi selepas tu. Janganlah kita mandi dengan jenazah tu. Hang pergi mandi jenazah, ambil air, mandi dia sekali. Apa ustaz tu kata sunat mandi waktu mandi jenazah? Tak, maksudnya selesai dah jenazah tu dah tanam semua siap, kita balik rumah,
kita pun mandi, niat untuk mandi sunat selepas menguruskan jenazah. Yang ke 7 tadi, mandi orang gila setelah sembuh. Maksudnya dia gila, lepas tu dia sembuh balik, dalam keadaan normal tu dia kena mandi. Mandi sunat, bukan mandi wajib. Yang ke-8, mandi orang pengsan ataupun pitam setelah sembuh. Contohnya kita ada darah rendah, HB kita rendah. Tepuk kita kolaps. Bila jaga tu sunat untuk mandi. Sebab apa sunat untuk mandi? Sebab dengan mandi dia akan recovery balik tenaga. Dia akan recovery balik tenaga. Sebab tu saya sebut malu pun malulah. Contoh kalau suami isteri yang lepas bersama, maka kalau lepas bersama tu terus mandi, biasanya badan akan segar balik. Badan akan segar balik, akan elok lah nak tidur tu dalam keadaan yang lebih baik lah, insya-Allah. Yang ke-9, mandi ketika hendak berihram, haji ataupun umrah. Maksudnya nak ihram tu sunat untuk kita mandikan dulu, untuk menghilangkan bau-bau pada badan dan sebagainya. Yang ke-10, mandi ketika hendak masuk Mekah. Nak masuk Mekah tu mandi siap-siap. Ustaz mohon pencerahan mandi wajib sekali lagi. Nak cerita macam mana tu? Fahmi Saad, nak cerita tu kesian kat orang lain pula. Tak apa, Fahmi nanti tengok je daripada awal, daripada kemarin. Cerita daripada permulaan mandi wajib, daripada niat meratakan air, Fahmi tengok balik je. Tak ada isu apa. Cuma nak ulang tu kesian kat Aling. Yang 11, mandi ketika hendak wukuf di Arafah. Maksudnya siapa yang buat haji, nak wukuf di Arafah tu sunat dia mandi. Yang ke-11, mandi ketika hendak mabit. Yakni mabit tu apa? Ketika bermalam di Muzdalifah. Muzdalifah ni rukun-rukun haji lah. Kita nak bermalam di Muzdalifah tu kan. Di antara, maka bermalam tu niat untuk kita sunat untuk mandi. Mandi sunat untuk bermalam di mabit di Muzdalifah tu. Yang ke-13, mandi ketika hendak melempar jumrah. Nak melempar jumrah batu tu kan. Esoknya lempar batu, maka sunat kita mandi sebelum tu. Jumrah yang 3. Yang ke-14, yang ke-15, mandi ketika hendak tawaf. Sama ada tawaf wajib ataupun tawaf sunat. Sunat. Mandi, maksud sebelum tawaf, kita mandi sebelum tawaf. Sama ada tawaf sunat ataupun tawaf wajib. Maksudnya nak buat umrah atau nak buat haji, yang wajib. Yang sunat ni, saja nak pergi sebagainya, sunat untuk kita mandi. Yang ke-16, mandi ketika hendak sa'i. Nak buat sa'i tu, di antara Allah SWT, di antara untuk kita nak Safa ke Marwah tu, sa'i tu kan, Safa, Marwah, 7 kali tu, maka sunat untuk kita mandi. Dia kata, Ustaz, jenuh lah Ustaz, tawaf nak mandi, sa'i nak mandi, larat nak pergi beli ayak. Tak, maksudnya tuan-tuan sebelum buat umrah tu, mandi sekali sudah lah. Jangan dia buat betul sangat. Dia pergi tawaf, pergi mandi dulu. Dia kata dekat mutawif, Ustaz, saya nak pergi balik hotel, Ustaz, buat apa? Mandi. Siapa Ustaz tu kata sebab sunat. Ada, maksudnya sebelum nak buat umrah tu, kita mandi siap-siap, dapatlah pahala tu. Niatlah, niat sajalah hati ni, aku mandi ni sebab apa? Ni sekali lagi nak buat umrah. Ada tawaf, ada sa'i, ada lontar jamrah, apa semua ni. Niat daripada awal tu, sudah. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang ke berapa dah? Yang ke terakhir, yang ke-17, mandi ketika hendak masuk kota Madinah. Masuk Mekah sunat mandi, masuk Madinah sunat mandi. Jangan duk buat betul, pergi jumpa kat driver berhenti Zat. Nu nampaklah gerbang kan, biasa nak masuk Mekah ada gerbang tu kan. Berhenti Zat, buat apa? Mandi. Ada, maksudnya sebelum tu lagi lah. Sebelum. Ustaz, kami masuk Mekah terus daripada airport KLIA. Daripada KLIA nak masuk Mekah terus, mandi siap-siap lah sebelum kita keluar rumah tu pun. Mudah-mudahan sampai dapat pahala. Ini disebut dalam matan Abi Syuja', muka surat ke-22. Dan juga kitab Zain At-Talib, jilid yang pertama muka surat 46 dan 47. Baru 15 Saya dengar balik. 1. Yang pertama, mandi salat sunat Jumaat. Yang kedua, mandi sambut dua Aidil Fitri. Yang ketiga, mandi salat sunat hujan, yang disebut dengan istisqa. Yang keempat, mandi untuk gerhana bulan. Dan juga mandi untuk gerhana matahari. Yang kelima, baik. Yang keempat tadi, yang pertama mandi untuk gerhana bulan. Yang keenam, mandi untuk gerhana matahari.
Matahari dengan bulan tu pecahkan jadi 2. Situ je lah. Mandi untuk setelah mandi mayat, mandi orang kafir yang masuk Islam, mandi orang gila setelah sembuh, mandi orang pensan selepas pulih, mandi hendak berihram, mandi untuk masuk Mekah, mandi ketika wukuf di Arafah, mandi ketika mabit yakni bermalam di Muzdalifah, mandi ketika melempar jamrah yang 3, mandi ketika tawaf, mandi ketika sa'i, mandi ketika dan juga mandi ketika nak masuk kota Madinah. Cukup. Cukup 17. Tadi saya silap. Yang Allahumma salli alaihi wasallam yang khusuf al-qamar yakni solat sunat gerhana bulan 1, solat sunat gerhana matahari juga 1. So 2 lah pecahkan. Cukuplah 17. Baik. Sikit lagi tuan. Boleh nak 5 minit lagi. Boleh seseorang mandi junub sekaligus niat mandi Jumaat. Maksudnya boleh. Maksudnya nak mandi junub lah kan. Balik contohnya baru bersama dengan isteri ataupun baru lepas mimpi basah ataupun baru selesai haid pukul 9. So hari tu hari Jumaat 9 pagi dah. Maka dia boleh niat mandi wajib dan niat untuk mandi solat Jumaat ataupun mandi yang lain. Walau bagaimanapun afdal jika mandi berasingan dengan niat yang berasing. Ni pada orang yang tak ada masalah, ayat lah disebut dalam kitab I'anah At-Talibin. Disebut dalam kitab Fathul Qarib. Hasyiah Bajuri yang disebutkan juga mandi setelah berbekam. Itu adalah sunat. Mandi setelah berbekam sunat. Maksudnya kita baru lepas bekam, kita mandi adalah sunat. Mandi setelah mencukur misai dan bulu kemaluan. Baru lepas cukur misai apa semua, badan-badan bulu hari-hari apa semua, sunat untuk kita mandi. Yang ketiga, mandi kerana telah baligh. Maksudnya baru lepas baligh maka mandi. Yang keempat, mandi untuk menghadiri majlis-majlis yang baik. Nak pergi majlis ilmu, nak pergi majlis kenuri, itu adalah sunat. Nak pergi pesta apa semua ada. Itu tak dapat pahala. Tanbih. Keadaan yang dimaafkan jika ke masjid hari Jumaat, orang yang berpenyakit perut selalu memulas dan mengeluarkan najis apabila sakit tidak boleh ataupun haram pergi ke masjid untuk menunaikan solat Jumaat kerana khawatir najisnya akan mengotori masjid dan mengganggu para jemaah. Orang yang sakit perut, sakit perut ni maksudnya kalau cirit-birit. Ada cirit-birit yang gagah pergi masjid, tengah mayang sat lagi, kacau orang pula. Maka boleh menjadi haram ke atas dia pergi. Maka dikiaskan sama dengan keadaan sekarang tengah coronavirus, maka boleh menjadi haram kalau tuan-tuan gagah duk pergi masjid juga berjemaah sebabkan dia akan bagi mudarat kepada orang lain. Dia dianggap sebagai orang yang sakit dan dibolehkan untuk tidak menghadiri solat Jumaat. Wallahu a'lam bissawab. Baik tuan-tuan, alhamdulillah selesai berkaitan bab mandi wajib. Dan kita dah bahas apa benda yang dua di antara rukun dan sebagainya. InsyaAllah mohon penerangan. Mak King dia tanya sekali lagi, jika kita mandi wajib terus dikira kita ada wuduk dan tak perlu ambil wuduk lagi untuk solat. Okey, baik. Mak King tadi saya jawab dah. Kalau tengah mandi wajib tu kita terpegang kemaluan, maksudnya mesti kena pegang lah sebab kita nak basuh bagi betul. Maka wajib disebut dalam kitab ni, wajib untuk kita ambil wuduk selepas tu. Wajib untuk kita ambil wuduk balik selepas tu. Sebab kita dah terpegang dan wuduk yang sebelum tu mungkin dah terbatal, maka wajib ambil wuduk balik. Okey, baik, jelas So alhamdulillah selesai untuk malam ni. Baik, untuk makluman esok malam saya harapkan semua boleh bagi komitmen yang sama. Kita akan masuk tajuk berkaitan puasa. Sepatutnya kita akan masuk berkaitan syarat sah wuduk. Tapi kita skip saat kita pergi terus kepada tajuk puasa. Kita akan detail belajar tentang puasa. Kita nak kalau nak masuk Ramadan ni kita ada ilmu tentang puasa. Boleh tuan-tuan? Jadi saya rasa sekadar tu dulu untuk malam ni. Yang baik daripada Allah, kelemahan di atas diri anda sendiri. Jom kita pergi kepada game Kahoot. Tuan-tuan dah bersedia ke untuk game Kahoot? Cuba tulis sikit bersedia ke tak bersedia tuan-tuan. Ni kadang-kadang bukan boleh kira. Dia buka telefon, dia tinggal kan. Dia tengok drama Melayu. Betul aku cakap seorang-seorang. Tak apalah, dapat pahala juga. Saya tak marah Cuma jom main game Kahoot. Okay, siapa yang ni insyaAllah kita dah selesai? Okey. Mute, lepas tu buka yang Kahoot. Okey, jom kita pergi kepada game Kahoot. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok malam ni siapa yang ni semalam yang lain ada dah transfer duit. Lat seorang je dia baru mesej pagi tadi. Dan untuk makluman saya pesan dah, tolong guna nama sebenar, jangan guna nama samaran. Kalau ikutnya disqualify tu.
Sebab menggunakan nama samaran, tuan-tuan tak boleh. Guna nama betul. Dan saya bagi tahu syarat dia, tuan-tuan kena share. Share bukan untuk saya pun. Saya buat keluar duit macam ni. Tapi saya nak tuan-tuan bagi manfaat kepada orang lain. Untuk dia pun dapat ilmu sama-sama. InsyaAllah mudah-mudahan. Okey, baik tuan-tuan. Itu kita dah buka Kahoot. Silakan masuk kod 1452025. Boleh tengok link tu diberikan 1452025. Jom malam ni kita tengok. Ada sahabat saya yang saya kasihi lah. Sahabat saya dia selalu pesan, dia kata apa? Dalam bab belajar kan, dia kata biar kita rasa kita bodoh tak apa untuk kita belajar. Ni sahabat saya yang saya sayang, saya kasihi dia. Dia kata biar kita ni bodoh untuk kita belajar daripada kita merasa pandai untuk kita tidak belajar. Tolong ambil ayat ni. Biar kita, saya sendiri rasa saya bodoh. Untuk saya terus belajar. Belajar. Daripada kita merasa pandai sehingga tidak boleh diajar. Terima kasih kepada sahabat saya yang dia ajarkan saya tentang ilmu yang sangat bernilai. Untuk kita sentiasa merasa tak cerdik ataupun kita rasa tak pandai. Itu lebih baik daripada kita rasa pandai sehingga tidak boleh diajar. Na'udzubillah. Jom, malam ni kita ada 450 orang yang sedang menonton. So, insyaAllah kita harapkan at least malam ni juga ada lebih kurang 200 ke 300 orang yang menyertai. Kalau tidak ada halangan. Tolong pin tu, mereka tak pin. Nur Mawardah Jamaluddin dia kata tak boleh sebab apa tu? Tekan link tu, bagi link lagi. Okey, kalau tak boleh, cuba download app. Tak apa, saya bagi masa sikit. Download je apps. Okey, tekan tu. Boleh tak? Kalau tak boleh tuan-tuan cuba download apps dia tu. InsyaAllah app ni berguna tuan-tuan, boleh bagi anak-anak untuk mengaji sekali. Okey, tu dah pin post dah. InsyaAllah boleh masuk. Baca bismillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Boleh tu lagi. Dah. Come on. Kita akan bagi masa lebih kurang 1 minit untuk semua masuk ataupun 2 minit. Sebab saya rasa ramai yang mungkin kali pertama dan sebagainya. Ustaz buat link. Okey, baru ni. Baru saya pin tu. Tadi pin tu hilang. Boleh? Come on. Ada dekat 400 orang ni. Mana yang lain? Kita ada 150 orang yang dah masuk. Sikit lagi kita bagi seminit lagi ruang untuk mungkin ada kawan-kawan kita yang mungkin pending sikit nak masuk, baru nak download app dan sebagainya. Silakan, tak apa, take your time. I'm giving you opportunity untuk kita sama-sama masuk. Kak Nur Mawardah Jamaluddin. Kak, tak apa, saya tunggu Kak. Saya pesan tolong guna nama Facebook, jangan pakai nama merepek. Susah untuk nak kesan. Saya nak bagi sebab nak kontak. Tu Kak Mawardah dah masuk. Alhamdulillah, tahniah. Kak Nur Mawardah dah masuk. Saya tengok nama dah naik. Okey. Boleh kita bagi lagi 30 saat? 30 saat lagi. Last but not least, kita bagi last call untuk semua masuk. Tuan-tuan yang ni download pun tak apa, insya-Allah. Apps ni macam berguna lah juga pada saya untuk cari ada soalan untuk anak-anak belajar. Anak-anak tuan-tuan duduk di rumah tak tahu buat apa, cari quiz into education, bagi dia jawab. Dia menang, bagilah hadiah. Boleh? 20 saat. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jom kita bermula. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah permudahkan. Kita tengok malam ni siapa yang akan bawa pulang RM200
yang kita sediakan untuk tetamu-tetamu yang dirahmati Allah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Panggil ahli keluarga semua sekali. Baik, soalan yang pertama. Malam ni kita berkaitan tentang mandi wajib. Bahagian yang kedua ataupun yang keempat untuk perbincangan kita. Perkara yang dilarang ketika berhadas besar adalah membaca surah Yasin, menonton televisyen, mendengar Al-Quran atau main game. Boleh tak main game dalam keadaan hadas besar? Ataupun nak tengok TV? Oi, tak boleh tengok TV. Haram sebab belum mandi wajib. Ataupun tak boleh baca Yasin ataupun mendengar ayat Al-Quran. So, think wisely and do it properly. With the fastest way that you can. Okay. Kita ada lagi 20 saat insyaAllah. Come on. Jangan panik, relax. Jawab dengan tenang. Tapi tenang yang boleh bawa menang. Maksudnya kena laju sikit. Kalau tuan-tuan lambat, ingat pada yang baru. Pemarkahan. Walaupun jawapan kamu betul, kalau lambat, markah akan berkurang setiap saat berjalan. Come on. 5, 4, 3, 2, 1. Okey, baik. Ingat, ketika mana dalam keadaan berhadas besar, haram membaca Al-Quran. Maksud membaca ni baca. Tapi kalau dengar boleh tak? Dengar boleh. Kalau takkanlah dalam keadaan hadas besar, orang jiran pasang sebelah, kita tutup telinga pula. Tak perlulah. Mendengar boleh. Tengok TV boleh. Nak jilat TV tu pun tak apa. Main game tak ada masalah. Yang salah adalah membaca ataupun memegang naskah Al-Quran. Baik. Kita tengok siapakah yang melalui carta. Hafizah Yaqub. Oh, Masya Allah. Oh, ini ada kroni ni. Ustaz Yaqub Yusra dengan Hafizah Yaqub. Okey, insyaAllah. Rashid Karim. Oh, nampaknya kita punya naik juara masih berada. Malam ni. Malam yang keempat dan kelima lah saya rasa. Non-stop masuk. Dan dia pernah menang. Bukan kaleng-kaleng. Baik, kita pergi soalan yang kedua. Berikut adalah bukan perkara sunat mandi wajib. Yang pertama, bukan perkara sunat. Ingat, bukan. Yang ini maksud kecuali. Yang pertama, menghadap kiblat. Yang kedua, bersiwak. Yang ketiga, membelakangi kiblat. Yang keempat, berdiri. Nak menghadap kiblat ke nak membelakangi kiblat? Ingat, soalan dia adalah bukan. Dia kata nak tekan di mana? Nak tekan dekat telefon tu. Tekan kat telefon tu, kalau pakai telefon. Okey. Senang ni soalan ni. Cuma hati-hati, jangan keliru dan jangan kalut dan jangan gopoh. Slow and steady, but make sure steady yang wisely. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik. Ada juga Hawak sungguh dia jawab. 21 orang. Siapa ni? Menghadap kiblat itu sunat. Bersiwak itu sunat. Berdiri itu sunat. Yang tidak ada adalah membelakangi kiblat. Saya yakin ni mungkin ramai yang mungkin terkeliru. Yang kedua adalah sifat gopoh. Baik, kita tengok siapa yang melalui carta. Adakah Hafizah Yaqub? Oh, Hafizah Yaqub awal. Hafizah, jangan buat leceh. Kita ada nama-nama baru. Hafiz dan Huda. Muhammad Rizwan. Tak sia-sia dia tanya soalan tadi. Malam ni dia berada dalam carta list nasyid kita, insya-Allah. Soalan yang ketiga. Bersugi juga disebut sebagai kayu manis. Wow. Bergembira, berenang ataupun bersiwak. Siapa kalau salah ni memang nak kena tibai. Bersugi juga disebut sebagai adakah kayu manis ataupun bergembira. Awak ni bersugi lah hari ni. Maksudnya nak abang kata awak ni gembira lah. Ataupun jom kita pergi bersugi. Maksudnya pergi berenang lah tu. Ataupun bersiwak. 4 jawapan yang menjadi pilihan. Silakan jawab dengan tenang dan iman. Jawab dengan iman, insya-Allah anda akan menang. 20 saat terakhir. 15, 10,
5, 4, 3, 2, 1. Baik, jawapannya adalah bersiwak. Siapalah, ya Allah, ampunkan dosa kami, ya Allah. Kayu manis tu buat makan, sayang. Orang tak buat kayu manis tu untuk bersiwak. Meninggal, tuan-tuan. Sebab kayu manis ni rasa dia pelik. Tak apalah, 152 orang jawab betul. Mudah-mudahan Allah bagi manfaat dan kebaikan. Ukhuwah sanullah, tak apa, yang tak boleh tulis kat sini tak ada masalah. Kalau cuma tak menang lah. Tak menang untuk RM 200 tu. Tapi tak apa, you dapat ilmu insya-Allah. Lagi banyak you tulis, lagi banyak ilmu yang you akan ingat insya-Allah. Imam Al-Ghazali kata, ilmu macam dengan haiwan liar. Tak ikat dengan tulis, maka dia akan hilang. Soalan yang seterusnya. Kita tengok Rashid Karim mendahului sehingga 63 mata. Jauh sekali nampaknya. Tapi di antara 1, 2 dan 3 tak jauh. Cuma berbeza 4 poin sahaja. Huda dan Muhammad Rizwan. Kak Tip dah datang dah. Potong tangkona. Kak Tip kita macam biasa. Dia adalah guru saham saya. Di antara orang yang pakar dalam bab teknikal saham. Tapi bersama kita malam ni juga. Subhanallah. Bukan kaleng-kaleng. Bukan sahaja terror bab saham. Bijak sana, bijak sini, bijak di mana-mana. Baik, kita tengok soalan yang keempat. Berapakah perkara sunat ketika mandi wajib? Ada berapa benda sunat mandi wajib ni? Hampa ingat balik. Tadi Ana habaq dah gambar. Sekeh kepala siapa tak ingat. Ulang sampai 4,000 kali. Tak tekan jawapan tapi dia loading terus salah. Lepas tu terkeluar game terus. Syuk, power lagu mana? Tolong battle please. Nur Amira Muhammad Kamil, tak apa, jangan sedih. Alasan tu agak kukuh tu, tak apa. Kalau tak menang pun anda tak marah Amira malam ni. Cuma belanja makan. Amira hutang. Sebab banyak malam dah tak menang-menang. Mungkin boleh subscribe ni, dia bagi coaching khas. Ambil 10 orang aja, ni yang tak menang-menang ni, kita buat sesi khas. Baik, ada 10, 9, 8, 7. Ni siapa yang dengar kuliah betul-betul dia akan tahu. Siapa tak tengok, nasib dah kan. Baik, jawapannya adalah 12. Kita gabung. Tadi kita dah tambah dah tadi. Hak ni memang ramai yang terkeliru kalau tak fokus. Tu saya kata dengar kuliah bergelok, hampa pandai. 4-5 malam bagi soalan senang. Kan? Bagi soalan senang, apa kata tak dengar kuliah pun tak apa, sekali jawab terus ya. Malam ni kenalah. 54 orang tapi still dominan lah. Maksudnya ramai orang yang betul-betul dengar kuliah. Saya ucapkan tahniah. 17 adalah yang mandi sunat, bukan perkara sunat. Huda telah mendahului. Amran Yaakob, masuk dalam list malam ni. Suraya Sani telah masuk dalam ni. Nur Aini Abu Bakar, Mardiah Zainud. Mardiah Zainud ni bukan ni Hafiz Zainuddin tu Okey, tak apa, baik. Kita tengok soalan yang kelima. Satu sok syak. Satu sok tu adalah syak. Bersamaan berapa? Satu sok bersamaan berapa? Ambil hak ni soalan ni. Hak ni memang kena sia-sia otak bersambung sikit. Siapa yang pandai dia akan cepat-cepat search di Google. Satu sok dia akan tulis. Contohnya dia akan tulis satu sok bersamaan. Saya dah nampak dah tadi jawapannya. Kalau dia pandai. Tapi tak tahulah. Baik, berapa? Ada yang kata terkeluar. Alamak, terkeluar ni saya tak upaya lah nak tolong macam mana. Nur Amira Kamil dia kata apa ni, kasar ustaz banyak malam tak pernah menang. Tak apa Nur Amira Kamil, nanti anda bagi hadiah istimewa lah kat Amira. Allahumma selamat kismis minda sikit. Dia hang pula telefon Sarah Malaysia dah takziah, tapi tak apa, still terus jawab je untuk ilmu pula. Okey, baik, jawapannya adalah 103,000 ml. Satu sak bersamaan dengan 1,300 ml. Ni ada tulis dah ni, nampak ni. Satu sak bersamaan dengan 1.3 liter bersamaan dengan 1,300 ml. Okey, jelas malam ni soalan barulah nampak macam guna otak sikit. Sebelum ni macam dia kata jawab ya, senang je soalan. Baik. Memang malam ni best sebab graf berubah-ubah.
Nur Fazira telah datang tah daripada mana pun saya tak tahu, terjun daripada Tangkonon, dan dia di antara yang memegang carta hari ni. Best sikit malam ni bila bagi soalan susah sebab ramai yang akan salah. Baru boleh padam muka. Okey, baik tuan-tuan, baru tak ada orang boleh buat John. Tidak, dia seorang pegang daripada awal sampai habis. Baik, kita tengok soalan seterusnya. Soalan yang ke-6. Perkara makruh ketika mandi wajib adalah mandi air yang tidak mengalir, yang ini bertakung, mandi air sungai bukit, mendahului basuhan pada bahagian kanan, mandi dengan jimat. Adakah mandi jimat itu salah? Ataupun dia adalah makruh? Mandi yang sungai, boleh ke tidak mandi sungai ni? Takut mungkin sungai itu akan tercemar. Mendahului basuhan kanan, boleh ke tidak basuh kanan dulu ni? Baik tuan-tuan, come on. Ini soalan senang balik. Dia senang, susah, senang, susah, senang, susah. Macam itulah dalam kehidupan. Ada waktu senang, ada waktu susah. Kalau senang saja tu namanya syurga. So dalam kuis pun kenalah jawab senang, susah, senang, susah. Kalau susah semua tu bukan kuis, tu dia panggil SPM. Final exam tu. Okey, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey. Mandi dengan jimat tak makruh sayang. Mandi jimat itu adalah sunat sebab Nabi SAW sendiri mandi dalam keadaan air yang sangat sedikit. Baik. So tahta saya jangkakan mungkin akan kekal. Sebab soalan senang, mereka relax jawab. Baik, kita tengok soalan seterusnya. Hukum mandi telanjang adalah ni mandi telanjang bulat ni. Apa hukum dia? Sunat muakkad. Oh gila, mandi siapa jawab sunat muakkad memang confirm lah selalu mandi bogel. Harus bersyarat. Tadi dah sebut dah, kita sebut dah apa hukum dia. Sunnah. Takkan mandi telanjang sunnah kot sebab Nabi tak pernah buat mandi telanjang. Ingat, sunnah adalah perbuatan yang sabit pada perbuatan Nabi ataupun percakapan Nabi SAW. Adakah hukum mandi telanjang adalah haram? Kalau haram, maka ramailah kita yang sedang berdosa hari ini. Sebab kebanyakannya suka mandi telanjang. Jadi kita dah sebut secara detail apakah hukum bagi orang yang mandi bertelanjang. 13 saat. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jawapannya adalah harus bersyarat. Kalau mandi telanjang tak haram. Kalau haram, tuan-tuan ingat haram ni perbuatan tu dosa. Yang haram bila? Yang haram kalau mandi telanjang dekat halaman rumah, ataupun mandi telanjang dekat kolah masjid. Pergi kat kolah masjid, tempat terbuka, relax, londeh kain apa semua, mandi. Dia kata, ustaz tu kata boleh mandi telanjang. Jangan buat leceh. Harus bersyarat. Bersyarat dia letak 2 syarat tadi. Tempat yang tertutup. Yang kedua, kalau ada orang itu bisalah orang yang mahram sahaja. Jelas? Baik, kita tengok. Nur Fazira. Oh, Fazira dipotong. Mungkin dia jawab yang haram. Baik, Faiz. Daripada mana-mana datang Faiz, Faraizati dan Suraya Sani. Saya sonok sebab malam ni adalah orang-orang baru. Kak Rosmawati Ahmad, walaupun banyak kali ada masalah nak masuk dalam Kahoot, tapi sekali masuk, terus masuk dalam carta podium kita, Masya Allah. Next, soalan yang ke-8. Berikut adalah mandi sunat kecuali. Mandi sunat tadi, kita dah sebut ada berapa? 17 mandi sunat kan? Mandi Jumaat, mandi solat sunat air raya, mandi solat minta hujan, mandi selepas makan. Mana ni tuan-tuan? Oi, susah ni soalan ni. Mandi sembahyang Jumaat untuk solat Jumaat, mandi solat hari raya, Aidilfitri atau Aidil Adha, mandi solat minta hujan, istisqa yang kita sebut tadi tu. Susah soalan ni. Siapa yang jawab salah ni saya tak tahu tuan. Maksudnya memang dia ni raja makan je lah kot. Sebab dia boleh mandi 20 saat.
5, 4, 3, 2, 1. Jawapannya mandi selepas makan. Siapalah jawab mandi solat minta hujan ni sayang oi. Nah, kecuali, makna kecuali ni dia tu tak ada. Mana ada mandi selepas makan? Mandi selepas makan ni tak elok. Sebaiknya lepas makan kena duduk sat. Biar makanan tu digest sikit baru mandi. Nah, dengan duk buat lolak nah. Ni insya-Allah. Oh, nampaknya Faiz dipotong oleh Farah Izzati yang tak pernah mandi selepas makan. Tahniah diucapkan Farah Izzati. Soalan yang ke-9. Lagi 2, 3 soalan insya-Allah. Jumlah mandi sunat adalah A. 17, B. 16, C. 18, D. 19. Siapa yang jawab 18 mungkin selepas makan ada mandi. Siapa yang jawab 19 mungkin sebelum makan kena mandi, selepas makan pun kena mandi. So hari-hari kerja dia hanya mandi. Berapakah mandi sunat? ...20 saat. Lima, 4, 3, 2, 1. Jawapannya adalah 17. Tadi saya kata pecahkan di antara huruf yang khamar dan juga asyams. Jadi akan jadi 2, jadi 17 lah total. Yang jawab 16 tak salah, mungkin betul juga sebab tadi sepatutnya saya kata 16, lepas tu buruk siku baru saya tambah lagi jadi 17. Yang 19 tak ada, 18 tak ada. Tu ajaran sesat lah. Ajaran lain kat tu. Tapi tak apa, tak ada masalah. We learning, at least we get the knowledge. People make mistake, but don't repeat your mistake. At least we learn something. Baik, Farah Izzati terus mengekalkan. Kita tengok lagi 2 soalan, adakah mampu dia mempertahankan podium untuk kali yang pertama. Bonus hukum belajar ilmu haid bagi orang lelaki adalah bonus hukum belajar ilmu haid. Bukan bonus hukum belakang. Bonus ni adalah soalan bonus. Hukum belajar ilmu haid bagi orang lelaki adalah fardu ain ataupun fardu kifayah ataupun sunnah ataupun mubah. Kita belajar ilmu haid walaupun orang lelaki ni tak pernah main haid. Ni saja kita ambil soalan yang 2 hari sebelum ni. Agar tuan-tuan ada waktu untuk tuan-tuan review dengar balik pengajian-pengajian kuliah yang sebelum ni. Hukum belajar ilmu haid bagi seorang lelaki. Orang lelaki itu belajar ilmu haid. Nak tahu haid ada warna apa, berapa tempoh yang paling pendek, berapa tempoh kebiasaan, berapa tempoh yang paling panjang. Bila keluar warna ni dia jadi apa, bila lepas 15 hari itu darah apa. 4, 3, 2, 1. Jawapannya adalah fardu kifayah. Dia akan jadi keperluan, jadi fardu ain bila dia berkahwin dan isteri dia tak tahu, maka dia wajib kena tahu. Maka dalam perbahasan ulama fiqh, lelaki tak wajib belajar ilmu tentang haid, tetapi saat dia berkahwin dan dia ada isteri yang tak erti, maka dia kena ajarkan. Di situ menjadi wajib. Kalau dia tak mampu, menjadi kewajipan dia kena cari guru untuk mengajarkan ilmu tersebut. Jelas? Memang soalan malam ni kita bagi payah sikit tuan-tuan. Duk main senang sangat. Podium tu orang yang sama. Siapa internet laju, dia lah menang. Baik, soalan yang terakhir. Teng tedeng. Bonus. Murid 3 Ibn Sina bermandi di kolam wet fall pedas. Murid 3 Ibn Sina bermandi kolam di wet world pedas. Apakah jenis mandi yang mereka lakukan? Mandi kolam wet world pedas tu nama tempat saja pun nama pelik-pelik. Yang pertama mandi sunat, yang kedua mandi harus mandi di kolam. Oh, ni soalan ni padam kau. Malam ni betul bonus bagi ya.
kadang internet yang tak berapa kuat dia akan jadi masalah lah sebab melibatkan aplikasi. Ukhuwah Sanullah mungkin boleh download terus Kahoot ni, dan dia bukan untuk penggunaan saya punya kuliah je, mungkin boleh download dia. Cuba tengok ada entertainment punya education, jawapan-jawapan. Mandi harus tu maksudnya kalau dua jawapan, kalau tu jawapan dia, nampaknya kita punya penggubah soalan ada masalah. Dia pibuh benda yang sama, lepas tu jawapan tu pun betul dua-dua. So tak apalah. Malam ni nama pun soalan bonus. Nama pun soalan bonus. Kesian kat pengubah soalan, jawab kena buat cepat-cepat. Syukri. Nur Amirah Kamil tersingkir lagi awal Fras. Baik. Alhamdulillah, kita tengok podium untuk malam ni. Siapa yang menjadi juara? Yang pertama, nombor 3, Faiz. Tahniah diucapkan Faiz, RM50 dapat. Aldizam. Dan juara adalah Farah Izzati. Baik, tahniah saya ucapkan kepada tiga pemenang. Rosmawati. Kak Rosmawati alhamdulillah dapat nombor 4. Zul Iman, juara bertahan kita. Dapat nombor 5. It's okay lah. Nombor 5 is better than tak ada nombor. Siapa yang tak ada nombor sekalipun is okay juga, kamu dapat ilmu insya-Allah. Jadi saya ucapkan tahniah kepada Faiz, Adizam dan juga Farah Izzati di atas naik ke podium malam ni, dan masing-masing bawa pulang 50 dan RM100 insya-Allah. Dan saya minta Faiz, Adizam dan Farah Izzati untuk kongsikan, share kita punya kuliah malam ni dan PM di message Muhammad Yaakob Isra di page saya untuk dapatkan hadiah wang tunai itulah. Kalau PM malam ni saya akan bagi duit malam ni juga. Tapi kalau PM lambat mungkin akan pending lah sebab saya kadang-kadang sibuk sikit. Sarah Melissa maintain tempat 99. Tak apa Sarah Melissa. Syurga itu terlalu luas. Boleh masuk ribu-ribu. Cuma podium ini yang kecil. Cuma boleh masuk 3 orang. Tapi kita nak masuk syurga bukan nak naik podium. Alhamdulillah Kak Rosmawati, tahniah saya ucapkan dapat nombor 4. Tahniah Farah Izzati dan teman semua insya-Allah. Jadi sekadar tu dulu untuk pertemuan malam ni. Jom kita sama-sama baca surah Al-Kahfi. Sebelum penutup macam biasa, mudah-mudahan Allah merahmati, memberkati pertemuan kita pada malam ni insya-Allah. 3 orang saya harapkan kekal untuk kita baca pula surah Kahfi ramai-ramai. Siapa yang tengok dengan family, terus buka loudspeaker dengan ramai-ramai untuk kita baca surah Kahfi sebelum kita tidur insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في خطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا
أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبقون عنها هولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا Sadaqallahul Azim. Baik, alhamdulillah, terima kasih yang baik daripada Allah atas kelemahan di atas kedaifan ilmu saya bercakap. Saya mohon maaf kalau mungkin ada bahasa saya yang menyakitkan hati tuan-tuan ataupun terlajak dari segi perkataan itu kelemahan diri ana. Mohon moga tuan-tuan ampunkan dosa saya. Jom kita sama-sama berpegang dengan satu prinsip, biar kita jadi bodoh untuk belajar, jangan jadi pandai untuk susah diajar. Ini kalam sahabat baik dan guru dan orang kekasih pada saya, kekasih yang sentiasa memberikan perkataan-perkataan yang baiklah, insya-Allah. Mudah-mudahan baik untuk kita semua. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tangguh kembali dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bis sabr.